Gempa, Tun M dedah kaitan Zeti dengan 1MDB? Mana pergi 600 bilion ringgit wang kerajaan? Pelik, Anwar Musa mula pertahankan Zahid? Kecoh, media sosial dipenuhi #kerajaan gagal. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak mengetahui berhubung dakwaan bahawa suami dan dua anak bekas Gabenor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz menerima wang daripada 1MDB. Katanya ini termasuk ketika beliau melantik Zeti ke Majlis Penasihat Kerajaan CEP pada 2018 yang berperanan menasihat Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu tentang hal ehwal ekonomi. Saya tak tahu, tetapi Zeti menunjukkan prestasi yang sangat bagus sebagai pegawai bank. Sebagai pegawai bank pusat, beliau dikenali di seluruh dunia. Saya lantik seseorang yang sangat terkenal. Saya tak tahu berkenaan dengan anak dia apa semua itu. Itu hal dia lah. Tetapi sebagai pegawai bank pusat, dia yang terbaik yang kita pernah ada untuk jangka masa yang lama, katanya. Mahathir berkata demikian dalam wawancara bersama Malaysia Kini selepas ditanya sama ada beliau mengetahui dakwaan bahawa wang 1MDB disalurkan ke akaun yang dikendali suami Zeti, Taufik Aiman, ketika melantiknya sebagai sebahagian daripada CEP. Semalam, polis mengesahkan sudah mengambil keterangan Taufik bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penerimaan dana dikaitkan dengan 1MDB. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Zaiduddin Yaakob berkata, salah seorang anak lelaki Taufik juga hadir untuk dirakam percakapan kepada polis. Dalam pada itu, Mahathir berkata, beliau memang ada berhubung dengan Zeti sejak Najib Razak masih lagi menjadi Perdana Menteri. Beliau mendakwa Zeti mengetahui mengenai jumlah wang luar biasa di dalam akaun bank Najib dan mahu mengambil tindakan ke atas bekas Perdana Menteri itu, tetapi rancangan itu gagal direalisasikan. Sebenarnya semasa Najib menjadi Perdana Menteri lagi, saya bercakap dengan Zeti. Zeti yang bagi tahu pada saya bahawa Najib ada duit banyak dalam bank. Dia kata nak ambil tindakan, dia cuba. Lepas itu entah apa yang Najib buat, dia tak beranilah. Kumpulan 4 orang itu, ketua polis ketika itu cerita pada Najib tentang kumpulan 4 orang ini, peguam negara dipecat. Najib hancurkan kumpulan 4 orang tersebut, katanya. Mereka dikatakan mempunyai rancangan untuk mengambil tindakan ke atas Najib berhubung skandal 1MDB. Bagaimanapun 3 daripada mereka iaitu Ghani, Abu Kasim dan Zeti dikatakan dikhianati apabila rancangan mereka dibocorkan kepada Najib sehingga mereka digantikan pada 2016. Bulan lepas, Bernama melaporkan polis mengesahkan siasatan ke atas Taufik berhubung dakwaan penerimaan dana yang dikaitkan dengan 1MDB dalam akaun bank miliknya di Singapura masih berterusan. Sebelum ini, Zeti dilaporkan menafikan dakwaan keluarganya terbabit dalam skandal 1MDB. Rakyat mula mempersoalkan niat sebenar kerajaan melaksanakan proklamasi darurat apabila perbelanjaan besar kerajaan tiada penjelasan sewajarnya, kata Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Razlan Rafi'i. Katanya ketidakyakinan terhadap alasan yang diberikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkenaan soal proklamasi darurat dapat dilihat melalui komen netizen atau warga maya di media sosial. Jelasnya ada banyak alasan diberikan Muhyiddin, termasuk pengambilan hospital swasta dan lain-lain berkenaan tata cara bagi menyelesaikan wabak penyakit yang dilihat tidak masuk akal bagi pemikiran rakyat yang waras. Rakyat makin nampak jelas alasan ini tidak logik kerana kemudahan hospital, tentera dan lain-lain sudah boleh digunakan tanpa isytihar darurat. Rakyat faham bahawa darurat Perikatan Nasional dilakukan hanya kerana mahukan kerajaan ini kekal berkuasa tanpa berhadapan dengan pihak pembangkang di Parlimen. Mendaulatkan undang-undang adalah kepercayaan dan keyakinan bahawa perlembagaan negara mesti dipatuhi dan ditaati. Apabila darurat dilaksanakan, perlembagaan secara langsung telah digantung. Kerajaan tidak yakin dengan apa yang tertulis di dalam perlembagaan. Katanya dalam satu kenyataan, Muhyiddin Yassin memberi jaminan bahawa tiada motif jahat di sebalik pengisytiharan darurat seperti beberapa kebimbangan dibangkitkan sejak kebelakangan ini. Perdana Menteri berkata
pengisytiharan tersebut dilakukan dengan tujuan utama membendung penularan pandemik wabak serta mempercepatkan langkah perundangan berkaitan pengurusan wabak itu. Ini merangkumi penggunaan aset hospital swasta, mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta ahli hospital swasta atau membuat permintaan menggunakan sumber hospital swasta bagi merawat wabak. Jadi sila yakin bahawa tidak ada motif jahat di sebalik pengisytiharan darurat ini, katanya ketika berucap pada sesi dialog bersama industri anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Razlan berkata, kepercayaan rakyat bukan boleh dipaksa-paksa dan rakyat merasakan mereka ditipu apabila Perdana Menteri memberikan alasan kebudak-budakan. Katanya rakyat Malaysia tidak ada tempat mengadu, wakil rakyat sudah tidak berfungsi kerana wakil rakyat kini mulutnya telah ditutup. Dalam jangka masa darurat dilakukan, 600 bilion ringgit telah dibelanjakan. Rakyat hanya mengetahui angka ini. Tidak ada siapa yang memberi penjelasan. Malah apabila parlimen digantung, setiap perbelanjaan boleh dibuat sewenang-wenangnya tanpa ada tata cara yang jelas. Kerajaan Perikatan Nasional hanya memberi angka tanpa pecahan. Kerajaan Perikatan Nasional dikatakan melaksanakan perolehan kerajaan sesuka hati kepada mereka yang mempunyai kepentingan. Ada yang bertanya, apa dia jana wibawa atau nama-nama kontrak yang sedang berlegar diagih-agihkan di kalangan mereka yang punyai kepentingan rapat dengan Kerajaan Perikatan Nasional? Di mana untuk bertanyakan soalan ini, kata Razlan lagi. Walaupun dilihat berseteru dengan Ahmad Zaid Habidi, bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa hari ini menyatakan rasa kurang senangnya terhadap desaan sesetengah pihak agar Presiden UMNO itu berundur. Jelas Anwar, sama ada Ahmad Zahid perlu berundur atau sebaliknya, terletak kepada Tuan Punya Badan. Dan jika mahu melepaskan jawatan tersebut, kata ahli parlimen ketere itu, ia mesti dibuat melalui peraturan parti. Saya rasa tak elok. Saya tak setuju Ahmad Zahid diminta berundur. Saya fikir kita ikut apa yang ada dalam peraturan parti lah. Kalau nak berundur, itu adalah hak kepada Tuan Punya Badan. Bagi saya, kita ikut saja apa yang ada dalam peraturan parti, katanya. Menteri Wilayah Persekutuan itu menambah, apabila tiba masa pemilihan parti itu nanti, sesiapa saja boleh menawarkan diri untuk bertanding. Pada masa sama, Anwar berkata, adalah perlu untuk ahli UMNO mengurangkan sebarang tindakan yang boleh menyebabkan parti itu tidak stabil. Terdahulu muncul gesaan dari pelbagai peringkat supaya Ahmad Zahid melepaskan jawatan Presiden UMNO selepas terpalit kontroversi rakaman audio yang didakwa perbincangan di antara dia dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim selepas Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Anwar juga sebelum ini mendakwa Ahmad Zahid yang pernah dilihat sebagai anak didik Anwar suatu masa dulu memberikan perakuan bersumpah untuk menyokong ahli parlimen Port Dickson itu dilantik menjadi Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin Yassin. Antara pemimpin UMNO yang membuat gesaan terbuka agar Ahmad Zahid berundur ialah ahli parlimen Padang Rengas Nazri Aziz. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah pula berpendapat jika rakaman audio berkenaan tulen, Ahmad Zahid tidak lagi layak memimpin parti berkenaan. Anwar berkata, jika pengunduran Ahmad Zahid menyebabkan ketidakstabilan, ia juga tidak dapat memberi fokus terhadap matlamat untuk memperkukuhkan parti. Jadi saya fikir, tidak perlulah mendesak apa-apa. Tempoh memegang jawatan yang hakiki tamat pada 30 Jun. Sekarang kita dah April, 2 bulan saja lagi. Jadi lebih baik semasa Ramadan ini, pemimpin UMNO merapatkan soft dan bersabar. Proses demokrasi dalam parti mestilah berjalan seperti biasa tanpa ada kekalutan yang tidak diperlukan, katanya. Dalam perkembangan lain, ketika ditanya berhubung kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang berkata dia mungkin akan mempertimbangkan cadangan untuk menyertai Perikatan Nasional jika tiada penjenayah dalam kerajaan, Anwar menyifatkan pemikiran politik bekas Perdana Menteri itu patut diberikan perhatian. Saya tak nafikan Tun Mahathir adalah seorang yang cukup berpengalaman, di banyak pengalaman dalam soal politik dan saya nampak pandangan beliau ada merit-merit tertentu. Jadi setakat mana ia baik, ia patut diberikan perhatian. Setakat itu sajalah. Saya tidak menafikan bahawasanya Tun masih mempunyai ketajaman pemikiran politik. Jadi apa-apa pandangan beliau itu boleh diberikan perhatian walaupun dia tidak mengikat sesiapa kerana beliau memberikan pendapat secara individu. Tetapi kita menghargai, katanya. Gara-gara kecewa akan Kerajaan Perikatan Nasional yang disifatkan tidak cekap mengendali isu seperti wabak penyakit dan ekonomi negara, pengguna Twitter mewujudkan tanda pagar #kerajaan gagal. Tanda pagar itu telah sohor bermula awal pagi tadi dan sejak 2.30 petang, sejumlah 60,000 ciapan menggunakan tanda pagar itu. Perkembangan itu hadir ketika kerajaan dilihat gagal menangani penularan wabak dengan kes harian kekal 4 digit sejak bermulanya gelombang ketiga September tahun lalu. Gelombang jangkitan yang juga dikaitkan
berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah pada 8 Julai 2020. Satu Malaysia pernah dapat telur ini, tetapi semuanya berubah selepas Kerajaan Perikatan Nasional buat PRN Sabah yang melihat peningkatan kes, dan kini dengan 4 digit jumlah harian tanpa sebarang tindakan oleh kerajaan kurangkan kes sangat menyedihkan. Ini menunjukkan kerajaan gagal, kata salah seorang pengguna akaun Twitter. PRN Sabah diadakan pada 26 September tahun lalu selepas cubaan bekas Menteri Musa Aman untuk merampas kuasa pentadbiran dari Kerajaan Warisan pada ketika itu. Hal ini menyebabkan Presiden Warisan yang juga Ketua Menteri Sabah ketika itu, Muhammad Syafiee Apdal, membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi mengadakan PRN. Pada bulan sama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengumumkan negara sedang berdepan gelombang ketiga jangkitan dengan peningkatan kes antara lain dikaitkan dengan individu yang pulang dari Sabah. Peningkatan kes wabak dilihat turut membangkitkan amarah rakyat kerana ia membawa halangan kepada masyarakat untuk pulang ke kampung menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Siapan bersama tanda pagar kerajaan gagal turut ditujukan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin setelah dia menyatakan bahawa kerajaan kini kekurangan wang kerana telah berbelanja lebih 600 juta ringgit menerusi belanjawan 2021. Namun, Badan Pemikir Research for Social Advancement atau REFSA menyifatkan kenyataan Perdana Menteri itu berlebih-lebihan kerana suntikan fiskal negara sebenarnya cuma 72.6 bilion ringgit atau hanya 21.4% daripada pakej ransangan. Terbaru, pelantikan Timbalan Menteri Pelancongan dan Seni Budaya hari ini turut menambah bara akan kemarahan orang ramai. Sementara itu, pengguna tanda pagar kerajaan gagal turut merujuk pada isu peningkatan harga barang, gaji rendah, pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dikatakan bersifat 2 darjat selain proses pelindungan yang didakwa agak perlahan.